Ya, Alhamdulillah segmen Hiwar Tarbiyah kini kita bawakan kepada penonton rampai pagi kita ni pada hari ini ingin juga dikongsikan pada hari ini mengenai meraih keberkatan dalam perkhidmatan awam. Mungkin dapat kita teruskan sahaja memperkenalkan tetamu kita pada hari ini Yang Mulia Haji Muhammad Khairul Azhar bin Idris, penolong pensyarah Fakulti Pendidikan dan Sains Kemasyarakatan College University Perguruan Ugama Seri Begawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ni Ustaz? Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita ni turut maklum bahawa pada 29 September lalu negara kita ni baru saja orang menyambut sambutan Hari Perkhidmatan Awam kali ke-32 bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas menumpukan di Dewan Plenary. Jadi dalam hal ini juga kita ni maklum tema untuk sambutan Hari Perkhidmatan Awam kali ke-32 ini keberdaya tahanan dan perpaduan perkhidmatan awam pemangkin kesejahteraan negara. Jadi pertepatanlah salah satu cabang yang wajar untuk kita ni perbincangkan untuk bagian ni meraih keberkatan dalam perkhidmatan awam. Untuk itu barangkali Ustaz Fifa, kita terus saja mengajukan ni soalan pertama kepada Yang Mulia Ustaz Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan mencari keberkatan melalui perkhidmatan awam ini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur atas nikmat dan kurnia limpahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dapat hari ini bersama-sama untuk memberikan kita ni berkongsi mengenai dengan meraih keberkatan cara kita ni untuk meraih keberkatan ini dalam kita ni perkhidmatan awam. Jadi kita ni melihat dulu intipatinya. Keberkatan ini sebenarnya ia bermaksud daripada perkataan yang kita ni adanya kebaikan yang berterusan, kemudian bertambah dan mendatangkan manfaat kepada diri sendiri dan juga orang lain. Artinya kebaikan itu sentiasa ada. Maka itulah disebutkan sebagai keberkatan. Dan di dalam Islam keberkatan ini datang apabila suatu pekerjaan yang kita ni lakukan yang memang sudah menjadi sesuatu yang kita namakan sebagai pekerjaan, ia dilakukan dengan niat yang betul dan cara yang halal dan memberikan manfaat. Kemudian perkhidmatan awam ini ia merujuk kepada kumpulan kerja yang dilantik oleh kerajaan untuk menjalankan pentadbiran negara dan memberi perkhidmatan kepada rakyat. Jadi ia sebenarnya meliputilah semua pegawai dan kaki tangan kerajaan yang bekerja dalam pelbagai jabatan, kementerian, agensi serta badan berkanun. Dengan tujuan untuk melaksanakan dasar-dasar kerajaan, kemudian untuk mengurus tadbir negara dan menyediakan kemudahan, kebajikan dan pembangunan untuk masyarakat. Jadi semualah terlibat tu, maksudnya guru di sekolah-sekolah kerajaan, kemudian doktor dan jururawat di hospital-hospital kerajaan, kemudian pegawai-pegawai beruniform, polis, bomba, tentera dan sebagainya, pegawai-pegawai di jabatan kerajaan, di immigration, kemudian pegawai-pegawai kewangan, kemudian pegawai custom dan sebagainya. Jadi inilah merupakan perkara-perkara yang terkait dengan perkhidmatan awam. Kemudian keberkatan dia itu bila kita ni lihat adalah pertambahan kebaikan-kebaikan yang sentiasa ada. Jadi kita ni sebagai orang Islam, kita ni sebagai Muslim dan juga kita ni hidup di negara Brunei Darussalam ini dengan falsafah dan juga konsep kenegaraan Islam berajani, kita ni melihat bahawa kehidupan kita ni itu adalah sebagai ibadah. Tapi kalau kita ni simpan ibadah-ibadah itu hanya pada tempat-tempat yang tertentu, misalnya sembahyang sebagai ibadah, puasa sebagai ibadah, kemudian perkara-perkara yang lain itu sebagai ibadah itu yang menjurus kepada kita ni hanya kepada perkara-perkara itu saja. Tapi bagi kita ni untuk meraih keberkatan di dalam perkhidmatan awam itu, kita ni menganggap pekerjaan itu adalah sebagai ibadah. Maka kalau kita lihat pekerjaan yang kita lakukan itu, kita ni anggap ia sebagai ibadah. Sehari kita ni memberikan masa ataupun kita ni menggunakan masa lebih kurang 7 ataupun 8 jam untuk bekerja. Maka ibadah itu daripada 24 jam tulak 8 dicampur lagi ditulak lagi dengan sembahyang, mungkin sembahyang secara keseluruhan yang fardu dengan sunatnya meliputi kepada 1 jam 30 minit, kemudian dengan bacaan Al-Quran dan sebagainya, maka lebih banyak kita ni
masa yang kita digunakan itu kepada pekerjaan. Jadi nilai pekerjaan itu bila kita anggap ia sebagai ibadah, maka perkara-perkara ini adalah yang kita ni antara waktu yang banyak kita ni habiskan. Kalau dah bercuti lah. Jadi kalau kita ni dah bercuti, kalau kita ni bekerja, maka waktu yang banyak kita ni habiskan itu adalah dalam pekerjaan kita ni. Maka kalau kita ni lihat di sana tu keseluruhan masa yang kita ni ada adalah kepada pekerjaan. Maka perlu ada kita ni tanamkan sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas satu tanpa kita ni menyalahgunakan kuasa ataupun kedudukan kita ni dan menganggap pekerjaan ini sebagai pekerjaan yang kita ni antara pekerjaan yang akan dipersoalkan pada hari kendila nanti, hari akhirat, maka akan dibangkitkan persoalan-persoalan ini apa sudah yang kita ni lakukan, kemudian pada agama, kemudian apa yang kita ni lakukan untuknya kita ni meraih keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jalan yang kita ni lalui dalam perkhidmatan agama ini adalah untuk meraih keberkatan. Tadi lihat sedikit kisah bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah yang sangat prihatin kepada rakyatnya. Jadi beliau keluar pada waktu malam tanpa ada pengawal untuk melihat keadaan rakyatnya. Pernah beliau menempati sebuah rumah yang mana penghuninya pada ketika itu menangis oleh sebab kelaparan. Jadi seorang ibu tengah berusaha untuk memberikan makanan kepada anak-anaknya tu. Jadi tanggungjawab sebagai pemimpin, Sayyidina Umar buat apa? Sayyidina Umar kembali ke Baitul Mal, kemudian mengambil barang makanan, kemudian lalu memikulnya, kemudian datang seorang pembantunya dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, minta bantu, minta angkatkan. Kata baginda, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, katanya ia mengatakan bahawa adakah engkau akan memikul dosaku pada hari akhirat kelak. Kemudian beliau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menghidangkan makanannya dan menyediakan makanan, masakan dan sebagainya kepada keluarga tersebut sehingga mereka kenyang. Setelah itu beliau pun duduk tertawa bergembira bersama dengan anak-anak yang kelaparan itu. Itu baru sebahagian cerita yang melibatkan sirah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru satu tu Ustaz. Nanti akan pastinya lebih banyak contoh-contoh yang boleh kita kaitkan dengan bagaimana kita ni boleh meraih keberkatan ini. Tapi Ustaz, mohon izin sebelum kita ni melanjutkan perbincangan bersama dengan tetamu kita berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Di antara fadilat membaca surah Yasin. Ya, baru sebahagian yang telah pun diterangkan sebentar tadi apa yang dimaksudkan dengan mencari keberkahan melalui perkhidmatan awam ini. Kalau kita fikir-fikir Fifa, memang bukan kerja hanya sekadar kerja, ada hal-hal yang perlu kita ni lakukan, laksanakan. Jadi Ustaz, betul Ustaz? Mungkin diberikan peluang untuk Ustaz menyambung apa yang telah pun kita bicarakan sebentar tadi. Baik, alhamdulillah. Jadi kita ni sebenarnya dapat melihat perkara yang dikongsikan daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tadi itu. Jadi beliau kalaupun kita ni kenal sebagai seorang yang tegas, akan tetapi ihsannya tu kalau kita ni di Brunei lah tu yang kita ni, kalau kita ni orang Brunei ni budiman, budiman itu budi bicara, budi pekerti, budi bahasa. Itulah yang kita ni orang kita ni di Brunei. Tapi kalau kita ni menjurus kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tu, ya melihat ihsannya tu.
Jadi beliau sendiri yang kata ni memberikan ataupun kata ni makanan secara berampit-ampitan supaya anda ada masyarakat yang kata ni indah terpeduli. Jadi kalau kita ni mengambil dari pengajaran kisah itu, pemimpin ataupun pekerja awam ia wajib prihatin dengan kesusahan masyarakat. Kemudian khidmat kepada orang ramai adalah besar. Ibadah ini adalah kata ni ibadah besar di dalam Islam. Kemudian keberkatan hidup itu datang apabila kita ni membantu dan memudahkan urusan orang lain. Kita ni melihat bahawa setiap hari kita ni ada urusan ini memang urusan yang kita ni lakukan sebagai kita ni penjawat awam, ada urusan-urusan dan kita ni urusan itu kita ni patuh kepada SOP ataupun proses-prosesnya ataupun MPK manual prosedur kerja dan sebagainya. Maka nendah-nendah ini perlu ditepati. Jangan dilanggar. Ia sebagai rukun sudah itu dalam bekerja. Jangan dilanggar. Kalau prosesnya sekian, maka ikutlah proses-proses dan peraturan itu. Cuma kita ni melihat kepada seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu kata ni ada ihsan. Maka perkara-perkara yang kita ni boleh kita ni berikan ataupun secara perundingan itu adalah antara yang kata ni perlu dilakukan secara mengikut prosesnya dan juga peraturan-peraturannya. Okey, kemudian itulah antaranya yang dapat saya berikan juga dalam memberikan sedikit perkongsian pada pagi ini dan juga kata ni menganggap kerja sebagai ibadah ni antaranya juga kata ni berniat bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dan bukan kerana lain. Kalau kerana lain, kenapa ia akan menjejaskan niat kita ni? Maka misalnya perkara-perkara ini akan menjadikan kata ni satu sandaran. Kalau kita ni berniat kerana Allah, maka kita ni balik pun bahawa kita ni telah diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala melalui daripada malaikat-malaikat telah pun mencatat segala amal kebajikan yang kita ni lakukan itu. Kemudian pekerjaan ni adalah cara bekerja yang kita ni mendapati syarak. Mendapati syarak ni dari segi agama kita ni, adakah ia selari ataupun ia bercanggah dengan hukum syarak? Tentunya kita ni mengetahui perkara-perkara itu dan saya rasa dalam perkhidmatan awam memang sudah mengetahui ada ia punya etika dan sebagainya ni. Kemudian bertelamat kita ni bekerja itu adalah untuk mendapatkan kebaikan seperti mana mencari nafkah keluarga. Itulah yang paling penting sebab keluarga yang kita diberikan nafkah itu tentunya daripada rezeki yang halal lagi baik, halalan thayyiban untuk kita diberikan kepada isteri, kepada anak-anak kita ni juga semua itu adalah sumber keberkatan dalam kita ni melakukan pekerjaan, insya-Allah. Benar, alhamdulillah. Ya. Dan juga mungkin Ustaz dapat mengongsikan ni apa sahaja ataupun apa perkara yang penting dalam pekerjaan yang boleh meningkatkan kualiti pekerjaan kita ni. Baik, terima kasih Yang Mulia rekan penyampai rampai pagi pada hari ini. Jadi kita dilihat tanya ambil sedikit daripada titah sempena Hari Perkhidmatan Awam kali ke-26 pada tahun 2019 yang disampaikan oleh Kebuah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan. Antara intipati titahnya, beta ingin menekankan di sini bahawa amanah adalah wajib diamalkan oleh setiap warga perkhidmatan awam. Tidak ada maknanya berkhidmat tanpa amanah. Amanah adalah tiang seri keadilan. Rakyat mesti dilindungi dan dibela dengan keadilan dan inilah ajaran utama agama kita. Kita ni lihat bahawa apa yang penting, maka amanah itu adalah penting. Jadi kita ni melihat etika sebagai seorang kata ni pekerja perkhidmatan awam itu amanah iaitu dengan sentiasa menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab tanpa menyeleweng dan cuai, profesional dalam melaksanakan tugas bersistematik dan juga indah bertangguh-tangguh. Kita ni melihat tugas dan tanggungjawab itu dijalankan secara profesional. Kalau ia seorang pegawai maka jalankanlah tugas sebagai seorang pegawai. Kalau ia seorang guru maka jalankanlah tugas sebagai seorang guru. Kalau ia seorang pensyarah maka jalankanlah tugas sebagai seorang pensyarah. Maka semua ni berbalik semula dengan etika amanah yang disebutkan tadi itu. Bersikap jujur dan juga setia kepada majikan. Artinya kata ni indah menjadi gunting dalam lipatan misalnya ataupun musuh dalam selimut, maka kita ni perlu taat setia kepada majikan yang telah pun memberikan kita ni amanah ataupun yang kita ni memberikan kita ni arahan untuk melakukan menyiapkan kerja menurut proses-proses yang tertentu. Jadi di sini janganlah kita ni minta dijauhkanlah daripada menyalahgunakan kuasa kita ni, kemudian kedudukan kita ni, dan jangan mengharapkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan suatu kerja. Jadi kalau kita ni sudah kena amanahkan,
maka kata ni perlu melunaskan daripada awal sampailah ke akhirnya. Inilah merupakan pekerjaan yang dipertanggungjawabkan arah kata ni. Kemudian gunakanlah masa dengan sebaik-baiknya dalam menyiapkan kerja kata ni dalam tempoh masa yang tertentu, dengan menggunakannya kata ni, jangan digunakan masa yang ada di pejabat itu untuk urusan-urusan peribadi. Itu perlulah kata ni ketahui dalam kata ni punya etika perkhidmatan awam ataupun memang ada juga. Dan dalam bekerja ni tentunya kata ni ada matlamat semua kata ni bekerja ada matlamat kata ni, dan matlamat ni perlu kata ni melakukan dengan sejelas-jelasnya, dan untuk mencapai matlamat itu perlu bekerja dengan baik. Artinya masa yang kita ni ada tu adalah kita ni gunakan. Kalau 7 jam setengah, maka 7 jam setengah itulah kita ni gunakan. Kemudian janganlah dicampur aduk dengan urusan-urusan peribadi. Maka semua ni memanglah menjadi satunya kita ni, apa yang kita ni lakukan itu adalah sesuai dengan pekerjaan kita ni, dengan imbalannya dan sebagainya. Maka kalau ia adalahnya kita ni, Allah akan menguji kita ni di luar kemampuan kita ni. Maka semua ni adalah hanya kata ni, sebab itu saya katakan tadi, niat kata ni bekerja itu adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Sebab kata ni mencari keberkatan, nilai keberkatan itu. Kemudian berdisiplin juga dan juga mengawal diri kita ni supaya indah melakukan perkara-perkara yang boleh menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap kita ni. Dengannya kata ni, selain itu kata ni mendapatkan rezeki, meraih rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mencari pekerjaan yang halal ni, bukanlah kata ni mengambil daripada perkara-perkara yang haram. Kemudian daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, kerana sesungguhnya tidak seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mencari seluruh rezekinya walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhilah jalan yang baik dalam mencari rezeki, tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Maka inilah antaranya juga yang dapat saya kongsikan, nilai amanah itu, berdisiplin dan mengawal diri, dan menyeleweng, jangan menyalahgunakan kuasa ataupun kedudukan seperti mana kata ni menzalimi orang-orang bawahan kata ni, ataupun dia kata ni menggunakan kuasa dan kedudukan kata ni untuk sesuatu yang salah. Maka semua ini perlu kata ni muhasabah untuk kata ni sendiri sebagai warga perkhidmatan awam, Ada insya-Allah. 3 elemen penting telah pun disentuh sebentar tadi. Amanah ini termasuk tanggung jujur, disiplin dalam melaksanakan tugasan ataupun menjayakan amanah itu, dan selain itu mengawal diri, beringat-ingat dalam kita ni menanai tugasan atau bertanggungjawab yang diberikan. Baik, dalam masa lebih kurang 2 minit ni Ustaz, mungkin dapat menyentuh juga apa impak negatif jika kita ni mengabaikan pekerjaan kalau menurut pandangan Islam itu sendiri. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada rakan penyampai. Jadi seperti mana yang lazim kita ni ketahuilah dari segi agama Islam pun sebenarnya melarang untuk kita ni mengambil kepada perkara-perkara yang salah, yang haram, yang kata ni yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentunya yang paling utama itu adalah yang kata ni kita ni akan hilang keberkatan rezeki. Maka keberkatan rezeki itu akan hilang. Cuma ia hilang kalau dari segi matematik dia pun hilang tu, bertambah. Kan tetapi dia cukup. Kalau tadi sendiri merasa semakin banyak tadi perolehi dengan cara jalan yang salah, tapi semakin dia cukup. Kurang terasa nikmat. Kurang terasa nikmat dan sebagainya. Maka semuanya akan menjadi beban hutang, kemudian bebannya kepuasan diri kita dan sebagainya. Kemudian masalah kekeluargaan dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan perkara-perkara yang hanya kata ni diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nampak banyak, tapi jelas ia akan datangkan ketenangan. Okey. Kemudian menjadi satu bentuk pengkhianatan amanah ni, pekerjaan ni adalah merupakan amanah yang diberikan kepada kita ni. Jadi kalau kita ni abaikan, maka kita ni mengkhianati kepercayaan majikan, kita ni mengkhianati kepercayaan kerajaan dan juga masyarakat. Kemudian kita ni lihat, renungkan. Saya tutup dengan daripada satu hadis yang disampaikan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian itu tentunya ia akan mengundang kemurkaan, juanya kita ni dosa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Islam menuntut umatnya bekerja dengan ihsan. Jangan kita ni sudah dengan ihsan itu pun kita ni mengharapkan hasanah, kebaikan daripada Allah. Jangan kita ni diberikan kemurkaan
dalam bekerja kita ni itu jangan kita ni diberikan kemurkaan, kemudian Allah kita ni mengambil dosa tu pulang. Pahala ada tapi kita ni lebih memilih dosa. Maka kita ni jauhilah, sebab daripada pandangan agama Islam adalah macam tu. Insya-Allah sampai sana saja yang dapat saya sampaikan dan kongsikan dalam masa yang singkat ini. Baik, terima kasih Ustaz ya. Banyak yang boleh kita fahami secara jelas Ustaz telah menyampaikan macam mana kita ni akan meraih keberkatan dalam Perkhidmatan Awam. Maksudnya kita ni sebagai seorang karyawan di di Perkhidmatan Awam, harta sebenarnya cukup relevan untuk kita ni kongsikan. Walau orang tu bekerja di agensi swasta, Sasa. Cuma mengambil tema. Benar ya. Dan kita ni memang mengharapkan setiap rezeki yang kita ni terima berupa gaji itu ada berkatnya. Berkat di sini telah dijelaskan tadi. Untuk mendapat berkat itu ada hal-hal yang perlu kita ni realisasikan ataupun laksanakan Ustaz ya. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Mudah-mudahan jumpa dalam kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi